Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Klub 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami The Tech Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Terus dah start. Orang bisik. So kita macam dengar, jadi apa tu? Close, makin dekat. Semua orang rasa bulu remang naik. Aku tak berani nak pusing. Jadi ingat, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Exactly. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam Puaka. Dan Puaka? ini... nampak? The special. Ada saka-saka yang suara-suara. Kan? So, ini merupakan episod terakhir di bulan Disember tahun 2021. Dan sebelum kita mulakan apa-apa pun, diingatkan bagi anda di rumah yang menyaksikan Puaka ni, kalau boleh jangan skip iklan, support kita dengan menonton iklan tu semua. Dan kalau nak beli merch tu, boleh ke puakasg.com. Dan hari ini, seperti biasa yang kita ada, tak seperti biasa kita ada pun. Kita ada dua tamu kita hari ini dengan Ustaz sekali. Hai, apa khabar? Baik. Okay, ni Ryan dan juga Mimi. Salah, Rian. Jangan kafirkan I, okey? Okay, Rian. Pasti ada Ryan kat situ. Ya ampun. Rian dengan Mimi, mereka berdua ni makeup artist, stylist juga, Turbanis? I turban stylist. Turban stylist. Ni Mimi Jasmine. Yes. Makeup artist. Ya. Tak baik Mimi ni melata sebenarnya. Tak adalah. InsyaAllah kita akan usahakan rukiahkan. Baiklah. Buanglah semua, buang. Buang semua dalam ni semua rukiahkan ni melata-melata dia hilang. Ustaz belum apa dah ketawa. Macam mana nak cerita ni? Okey, seperti Ustaz, kita minggu lepas, baru last week tu, kita cakap kita akan umumkan sesuatu. Abot lah. Nak umumkan sesuatu. Banyak saka kat situ. Nak umumkan sesuatu di Puaka. Okey, nanti kita umumkan pertengahannya. Alright. Apa yang berita tergempar tu. Boleh, insya-Allah. Okey. Dan Ada berita tergempar. ada. Ustaz sihat Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, Mimi sihat. Alhamdulillah. Jasmine. Dah kenapa dah hari ni? Saka. Dah kenapa hari ni? Dah. Rian pun dah okey, sihat. Alhamdulillah. Tahun baru macam mana? Lagi 2 hari je. Azam tu tak kesampaian. Apa tu Azam? Belum lagi nak ni. Nak dulu pinggang nak pinggang sama 23. Sekarang pinggang 29. Kan nak pinggang 23 macam anak dara dulu. Boleh? Nanti Ustaz, Sebab tu saya ada Ustaz rukiahkan. Lepas tu saya minum air lemon. Saya buat air sendiri. InsyaAllah boleh. Boleh Nanti saya rukiahkan minum air lemon. Daripada tadi 23 kan? Nak 23 nak pinggang ni. Dalam dalam seminggu ke 2 minggu nanti saya rukiahkan macam itu. Tapi nak kena sihat lah. Seminggu 2 minggu je insya-Allah. Jadi 33. Boleh. Janji sihat. Agaknya ada hantu makan dan gaji buat makan ni. Masya-Allah. Rian, apa? Makan ni. Rian nak jadi apa? nak jadi apa? Macam mana Rian? Untuk saya, I think apa yang tahun ni telah lalui, I nak exactly like how we do it for next year lah. Just be healthy. Gembira, healthy, dan sampingan keluarga yang tercinta dan tersayang. Betul. Wow. True. Yeah, that's the best thing in life. Betul. You know, macam kalau kita buat satu rancangan untuk tahun depan, tahun-tahun yang lepas tu belum habis, bertambah. Betul. Just stick Sebab thing kata orang putih cakap spread more love than hate. Yes. Dan Speaking. Yeah, it's about time we go on the It's about time. Yeah, You know what I mean? actually, we got Like, to next. we have speak time. English. If not, it's everything and lame. Ayahnya rock club. Bila kita nak start ni? Okay. So kita start, nak bagi tahu Ria ni ada cancer. Dah baik? Oh, I ada colon cancer Okay. stage last stage 4.
Alhamdulillah, I done with my chemo this year. So now just makan ubat dan jaga pemakanan dan selalu think positive and be happy always. So itulah satu perjalanan yang sangat rumit tahun ni. Pasal tahun ni ada I kena relapse. So kena relapse ni is lagi ketara daripada yang dah lepas. Pasal tahun ni sebelum puasa I kena relapse. Then I go for my chemo and radio. Then my hair all fall off. Yang relapse ni bahasa Melayu apa Ustaz? Relapsi. Ada tisu, aku tak boleh. Kenapa? Mimi kenapa tiba-tiba nak menangis ni? Ni cerita puaka tau. Aku tak tahu lah benda cerita pasal. Because it's not easy when orang yang kita rapat kenal ataupun orang yang kita sayang ada sedih lah, tak boleh. Ada cancer. So like, cancer is, kata orang tu sakit tu adalah penghapus dosa. So when someone that we know that I have this sickness and then kena macam shocking, and kita ni sebagai kawan ataupun sebagai kakak, kita kena give a moral support to whoever that kita kenal ataupun kita sayang ataupun ahli keluarga kita pun. We cannot let them be alone. Because macam tiba-tiba dengar dia ni ada cancer. Tiba-tiba dengar dia ni ada cancer. So it's like this thing is really a normal thing, tapi kita ni yang sihat, kita pun doakan untuk diri kita, and the best is actually kita doakan untuk orang juga. So yalah, and then it's not easy tau to jaga orang yang ada cancer. It's mentally and physically also. Kadang-kadang macam diorang sakit tu, diorang memang dah sakit. Tapi kalau kita ni macam kadang-kadang macam let's say tolong macam nak massage ke apa ke whatever ke gini kan. So nak tahu diorang macam kata orang tu diorang macam very sensitive. Sensitive sangat sampai macam kita ni kadang-kadang pun terasa. Kita tak boleh macam itu. So yeah. Tak boleh lah sebab pasal benda-benda macam gini. It's very mental challenging. Even to me. I like to simpan diri dalam rumah, tak nak keluar, tak nak jumpa siapa-siapa. I just want to like just let it be. Just be happy. Just watch TV. I tak boleh keluar. Pasal kalau orang keliling I batuk, I kena batuk dan I tak akan sembuh sampai 2-3 minggu. Just batuk. Orang kalau ada flu, even kalau empat rumah pun, I dengan ibu I, if she sick, I ask her do not come near me at all. Because I takut. Because dengan satu orang ada fever, I akan masuk hospital 2 bulan. Correct. That's the worst part. Especially dalam pandemic ni. Even I nak jumpa Kak Mimi pun, kita nak jumpa, I tak boleh. So kita nak kena faham orang yang ada kanser tu ataupun sakit tu, kalau kita ajak dia keluar, kalau dia tak nak ke apa, kita yang pergi, kita kena faham, dan kita kena pergi rumah dia orang ke, we make them happy. Kalau dia orang tak nak meet us, we send items to them. You know, kata orang tu is, when you make someone happy, Allah tu tahu, you know, bukan kita pasal secara ikhlas. But then macam when I'm a kind of person, when I see someone happy, I also very happy. So kadang-kadang rezeki tu datang tanpa, you know, bukan keuangan, but maybe Allah berikan I rezeki kesihatan untuk jaga my family members ke ataupun friends. Okey, dan bagi kat luar sana yang mungkin dalam keadaan yang kurang prestasinya, yang sedang sakit, yang menonton puaka ni, terima kasih banyak sebab sudi jadikan puaka sebagai teman penghibur you all kat rumah. Dan yang senantiasa happy selalu. Kata orang tu ada yang orang cancer free sebab dia pemikiran dia happy-happy, makan secara baik. Dan kalau yang susah nak jemput nak tengok kawan ke apa sebab takut jangkit sebenarnya Rian cakap kan kita ada kemudahan sekarang, ada webcam, Zoom, boleh gunakan. Baiklah, sekarang cerita hantu, bukan cerita sedih. Siapa nak mulakan dulu? Engkau lah cerita. Okey. Kita mulakan dengan Rian. Kita pernah pergi bosnya, because kita selalu pergi kerja overseas. Because filming and all that. So bila saya filming, saya keluar overseas tu memang banyak sangat cerita-cerita yang seram ada, yang kelakar ada, yang ni. So when
yang pergi mana? Kita pergi Bosnia ke? Yeah, pergi Bosnia. We went to Bosnia together. So our Bosnia okay lah, not that bad. Yang I went to Jakarta. My producer, kita memang dah tahu TV tu memang off. Memang dah off dah malam lah, because kita datang baru balik Borobudur. And macam mana Borobudur dia? Borobudur. So I'm a person that I can, tak adalah macam maybe kadang-kadang kita rasa lah macam ada benda ikut ke apa ke, so okay lah, never mind. So kita nak tidur, so dekat tingkap kita punya bilik tu kat sebelah tu macam kelepang tu apa lah kita tembang, kita belas dia belah mana kenapa jatuh. Ambil Kak rapping bodoh lah. Okay, sentuh sini. Sorry. Okay, and then make the story short, kita tengah tidur. So memang kita tahu, saya producer dengan yang ada AP lah. So kenapa mata dia berlingar-lingar. Saya tengah tidur ni, okay, saya dah penat sangat saya nak tidur. So bila dia tengah tidur tu, tiba-tiba producer pekik, my EP pekik. Habis ada macam apa? Dia nak pekik, dia macam tengah tutup gitu, dia pekik, dia macam kecut saya. Dah like, apalah. So she was inside, dia dekat dalam blanket. Cakap, Kak Mi, apa? Cakap, just now kita off TV kan? I say, yeah, we off the TV. Dia cakap, no, the TV on. Betul, TV tu tiba-tiba on by itself. Dia tu memang tak ada timer. TV dekat hotel-hotel Jakarta yang 3 star tu manalah yang ada macam ada timer whatever. So on and the volume was loud. So in that time mood tengah berani. Terus buka selimut. Jangan kacau orang tengah tidur, besok nak kerja tau. Kau nak kacau, kau keluar daripada kau. Because I saw dekat bilik dekat luar is hutan. So dekat luar tu ada banyak lah friend, I panggil friend. So banyak dah tu. So agaknya dia macam sesat, dia nak kacau ke apa. So dekat masuk dalam. So literally after that, terus bila I pekik macam itu, maybe kita berani ke apa, memang dah tak ada lepas tu. So dekat Indonesia, dekat New Zealand, memang kat overseas tu memang banyak cerita seram-seram. Kita ingatkan dekat Europe tak ada hantu, tak ada ni. Ada. Kita simpan dulu kat sini. Untuk saya pula buat photoshoot di luar negara, iaitu di Istanbul. So negeri-negeri halal Islam juga kan semua ada kan. So kita pada hari yang kita cuti tu, kita pergi visit Hagia Sophia. Hagia Sophia yang satu tempat yang gereja bertukar jadi masjid. So diorang ada makam-makam di raja semua, daripada raja pertama hinggalah raja yang terakhir. So setiap kali makam dekat belakang kan? Belakang aja. Very very nice. Cantik ni. So kita masuk, dan I tak pernah nampak kan macam makamnya look like. So satu keluarga dalam situ. So kita sedekahlah Fatihah. So setiap kita ada 4 makam. Buah rumah tau makamnya, bukan satu je tau. 4 buah rumah. So I pergi. So satu tempat tu memang I rasa macam like I think there's somebody here. So tak ada orang kat situ. That place was yang paling makam diraja yang pertama, ujung kali. So I pergi pasal it's very deserted, tak ada orang. So I pergi sedekah Fatihah. Saya like okay, thank you for welcoming to your home, you know, that kind of thing. So dah keluar balik rumah. Selalunya orang kata balik rumah tak kaki kan apalah, tapi I'm in vacation overseas photoshoot. Alah, don't think about all that kan. So masuk rumah, mandi macam biasa, makan. So tengok dengan kawan. So dalam rumah tu ada 2 bilik. So satu bilik my friends, satu bilik is dengan I. So I punya bilik tu facing this small alley tau. Then got macam ruins tempat sana, macam very nice lah ruin. So hari tu macam amat panas sikit, tapi hari tu sejuk. Tapi untuk hari tu I macam rasa panas. Panas sejuk jadi ais. Best box. So saya buka tingkap tu sikit, kasih angin sejuk masuk lah. Lepas tu saya tidur. So malam tu juga saya macam terbangun tau. Bila saya terbangun, saya facing the wall, dinding. So bila I pusing, ada satu
lembaga momok. Lembaga tinggi sekali. Lantai sampai ke ceiling. Pasal saya pusing, saya nampak yang gula-gula lah orang boleh cakap. Tinggi Tinggi. Can see. Dia tinggi. Yalah, orang Arab kan tinggi. Dulu-dulu kalau kita tahu orang dulu. Kalau pergi kat Malaysia yang Bunga Tanjung kita nampak tu yang itu pun. Itu lain sikit. Tu rendah sikit. Yang ini tinggi. Orang ketawa, tak boleh tahan dia ketawa. Dia tinggi. So untuk I tak tahu kenapa I tak takut sangat benda-benda ni. So I pusing, the first thing I nampak, I terkejut. Bila I terkejut, I tak boleh mumble, tak boleh say everything. Tapi I paksa diri cakap, I say Astaghfirullahalazim. I ambil bantal peluk, I kipas-kipas gitu. Dah pocong dengan dia bantal peluk guling sama. Dia hilang. Dia hilang. Lepas tu macam suddenly bilik tu balik semula sejuk. Pasal hari tu panas. So like okay, then besok harinya I bangun terus I demam. Terus I demam. Bila I share dengan kawan I kata, apa kau buat semalam? Itulah aku tak tahu apa aku buat. Pasal kau pukul pocong tu, sebab tu dia marah. Tak ada pergi melawat makam. Baru bila balik pocong. Takkan bawa pergi makam pukul makam tu. Tahu yang benda yang kau nampak tu, kau pukul tu? Tak, itu dalam bilik. Yalah. Never pay attention, Zed. I know, that's why you demam. Because you angry. Oh, angry. Yeah. Gaduh nampak? Kita keluar dulu lah Ustaz. Kasih dong gaduh sampai dia 22. Because one of my cousin, dia pernah, dia pergi keluar macam biasalah. So bila dia nak tunggu teksi tu, dulu tak adalah nak macam call Grab. So she hail a cab. Jadi tepat yang tepi road tu ada tempat macam duduk. So dia konon macam nak tengah tunggu teksi tu, dia penat, dia nak duduk. So bila nak duduk tu, dia macam rasa ada something. So dia tak tahulah apa-apa. Tahu dan maghrib tu, lepas maghrib tu tiba-tiba dia rasa dia punya punggung sampai kat sini bisa. And she cannot walk. So macam kenapa aku tak ada apa-apa, tak jatuh, tak apa gini-gini. Sampailah dah macam seminggu. So lepas tu after that, I think dia pergi cari orang macam ustaz lah agaknya, pandai gini semua. Dan rupanya ustaz tu cakap, actually kelakar lah bila kita dengar balik. Rupanya dia nak duduk, dia tersenggol anak jin lah. Jadi bapak jin tu marah, lepas tu macam konon macam actually tolak tapi dia tak terasa. So memang literally dia tak boleh bangun, tak boleh jalan. So iyalah, that's why I think mungkin, you demam. I don't know, macam mungkin. Cakap pasal ni sekarang macam mana Ustaz? Kalau kita nak duduk mana pun bukan salah kita, tapi atau masuk makam. Ada tak macam tips ke, macam sebelum apa-apa baca apa-apa ke, bismillah? Yes, saya sendiri pernah ada pengalaman. Jadi ketika seorang tu ketika diruqyahkan, dia ada gangguan. Dia meracau. Dan ketika meracau tu kadang-kadang dalam peruqyah tu kita akan tanya, apa sebabnya nak masuk ke dalam badan orang ni, apakah disihir ataupun saka dan lain-lainnya. Walaupun kita hanya 50-50, kita akan percaya apa kata jin. Dan saya pernah pengalaman itu, ketika ditanya itu, dia bilang orang ni dia pergi buang sampah sembarang, jadi aku yang kena. So rupa-rupanya bila tanya dengan anak, kata yes, ada satu hari itu dia tak buang kat the same floor punya level, dia buang kat bawah. So dia main campak gitu je. Jadi terkena dengan anak itu, jadi dia nak balas dendam, so called. So memang ada kes seperti itu. Jadi apa nak buat, every time you nak duduk, you nak campak barang, you nak apa semua, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ataupun baca bismillah saja sudah cukup. That's where when I macam kata Ustaz ni, I ever experience, which is saya tak percaya dengan benda-benda yang macam orang buat ke ataupun I just don't believe it lah. Memang tak percaya. But until kena dengan diri sendiri, baru macam benda ni actually exist. So asal nak nangis je. Macam mana ni? So I pendekkanlah cerita dia, okay? So apparently macam tak tahu tiba-tiba, it's just that happened that last time I own my own salon. My own salon. Last time before I own my own salon, itu nanti cerita lain. Kita bekerja. So saya ni memang jenis, I don't know, maybe bos suka
bos sayang, dengan kerja berbulan dapat naik pangkat and all that. So dengan secara tak langsung maybe orang cemburu. So kita tak tahu. So padahal kita baik, memang baik. Saya memang, I think my circle of friends tahu yang I ni memang pemurah, puji diri sendiri pula, Wow. Tapi betul lah. Betul. So I'm like that. So and then satu hari tak tahu macam mana, dekat rumah tu saya tengah nak cuci tangan. Saya sekali cakap, asal macam bau busuk nak rumah. Saya panggil ayah. Asal rumah macam bau busuk Dan my dad cakap, tak adalah, tak bau apa-apa pun. So bila I tengah macam nak cari betul, buka and then tiba-tiba ada tikus. Tikus dah mati dalam rumah, dalam kat situ. So pekik sekokaknya, terpekik tahu macam, as what I remember, ada macam macam history lah. Pekik, pak, pingsan. Dah pingsan tu macam like, macam nak lawan. Ada benda tu lah datang tu. Jatuh tu. Gedebang-gedebung tu. Apa pula jatuh macam-macam. Handphone siapa? Handphone, hello. Lepas tu? Lepas tu saya pingsan, dan after that my dad tahulah sikit-sikit orang tua-tua memang tahu macam mana. So dia cuba macam baca doa and all that. Lepas tu tak boleh. I am so strong, meronta. Then call adalah arwah my uncle ni, memang dia boleh Ruqyah boleh ubatkan orang and he can see and all that. So they came. And then after that they came, cuba anukan semua. And then I literally macam just sleep. Tapi memang kata yang whatever that my yang nampak tu semua, it was not me. I was really fighting. I macam like suara dah tukar, and then don't know, macam dah macam be another person lah, macam ajuk-ajuk macam I don't know lah, dia cakap sampuk lah. So ajuk, macam buat bodoh, then diam, then macam nangis, a lot of things lah. Dan lepas tu kata arwah my uncle, he say, this one very strong lah, kita nak ubatkan a bit susah. So they have to doakan I. So they say that okay, besoknya datang lagi. Nak touch up tak? Tak payah. So besoknya datang lagi, and then all my cousins and all bacakan surah Al-Jin. So I dah terbaring macam batang pisang. I don't want to story this back, but this thing is actually hurt me a lot, because kita kenal. I mean, kita tak boleh percaya lah who and who, because kadang okay. So then after that, bila ada baca betah pisang tu, orang semua dah baca doa. Baca apa semua, baca Yasin, and then after that baca surah Al-Jin. And then lepas tu terus macam benda tu berbual tau. So my uncle tanya, kenapa dekat sini? So dia cakap, oh ada benda lah yang hantar or whatever. Tapi kenapa kau tak nak keluar? Saya suka dengan dia. Pasal apa? Dia baik, dia gini semua. So make the story short, then the last person, kan dia tersebut nama that person yang anulah. So which I don't remember. Lepas tu I muntah, tak tahu apa. Diorang say that the whole thing was in black, hitam-hitam, tak tahu apa benda. So I remember my uncle say that ini bukan mimi, ini batang pisang. So if they are not fast, I won't be in this right now already. Jadi batang pisang gitu Dia macam, I am so stiff. I don't know, I know lah it's me, but I am so stiff, very stiff. Then after that, then after that diorang doakan semua. Then alhamdulillah, the last part that yang jin tu cakap dengan I, bukan cakap dah macam dah nak keluar tu kan, diorang macam I think diorang kata apa, Islamkan Ustaz, macam Islamkan, dia dah mengucap 2 kalimah syahadah and all that. Terus I pun benda tu macam dia cakap macam selamat tinggal, kau ni terlalu baik untuk aku pun dah gini tu. Dia macam I really feel macam apa tahu, macam satu benda yang whatever keluar literally, and I feel so relief. Really, sebenarnya rupanya benda ni dah berdamping quite
like macam lama macam gitu. Macam maybe katnya from makanan or whatever, you know. Then dah jadi macam dah jadi macam friend, I think, kat belakang or whatever. So bila dah muntah, dah baik tu semua tu, then after that of course ada doa orang gini. So diorang cakap, kau ada sebut nama dia ni, kau kenal tak dia ni siapa? So I cakap kenal, tapi when ustaz ni cakap kita tak boleh percaya dengan orang ni, dengan apa yang dia cakap. Mungkin agaknya benda ni menyerupai, it means macam let's say I baik dengan Rian, tapi orang cemburu, orang macam like okay, actually Rian it's not him but actually another person. So apa yang kita sebut nama orang tu or whatever, kalau kita sebut, kita tak boleh percaya. Kadang-kadang jin ni dia akan mempermainkan, you know, they have the double. So is this true, Ustaz? True. True. So what my father and my arwah uncle say that every time when kita keluar, ayalah bismillahirrahmanirrahim, doa untuk protection, that is really good. And then of course bismillah, ayat kursi. And then lepas tu kalau boleh kita macam bukan pagar lah, kita just, because we never know what is outside. You know, kita in our industry also, people might get jealous easily. Dia ni banyak job and penyakit air, so kita tak tahu. So kita have to, we ourselves, we have to dinding ataupun block whatever. Because I think after that I have already an opener which is I can see things, I can feel things. So bismillahirrahmanirrahim is a very good doa for myself lah. Itu Ustaz? Betul. Sorry teremo sikit, because that thing is, because tak percaya, kita tak percaya. Dan after that bila benda tu dah terjadi, and then if you get to know that is aku yang with you and whatever, then it's just because of jealousy. It's just that because of jealousy, you know. That's why kadang-kadang kita tak tahu orang tu betul, you know, like friend with us ataupun dia, ataupun, you know, kadang-kadang cakap aja. And that benda is not from, as I know, it's not from locally here, it's from Thailand ke apa tak tahu, and it's quite strong. Siapa Ustaz nak komen? Macam nasihat kepada semua kat luar yang di antara salah satu zikir yang boleh diamalkan, maknanya setelah solat subuh, you boleh amalkan this zikir, which is very popular, ramai orang hafal. Allahumma ya barik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. So boleh baca 10 kali ataupun boleh baca sampai 100 kali. So 100 kali is around 20 minutes kita. Kalau 10 kali sekejap saja. So siapa sahaja yang baca zikir tersebut, maka Allah SWT akan jaga dia daripada waktu pagi sampai waktu malam. It means the whole day, daripada gangguan syaitan, daripada hasad orang dan lain-lainnya. So kau boleh amalkan, it's very simple. Ya, dan yang kat luar tu, kalau misalnya anda ada rasa terkena ke, kan gitu kan, jangan cepat-cepatlah pergi first jumpa doktor dulu. Okay, baru kalau doktor cakap awak tak apa-apa gini-gini, dan baru pergi jumpa alternatif. Dan berusaha sambil itu tengoklah poket ekstra. Sebab Ustaz ada banyak tunjukkan cara-cara macam mana nak overcome, macam mana nak lemahkan benda-benda ni semua. Jadi cara pemakanan kita kan sebenarnya daripada dalaman kan. So dengan Ustaz pun ajar macam mana kita nak self ruqyah diri kita sendiri. So semuanya ada di puaka ekstra. Jadi rajin-rajin dah lepas ni tengok puaka ekstra. Tapi dingin tau. Okey Rian, cerita Rian. Seram. Jeng. Tadi bila Kak Bibi pun touch base on that kan. So I also ada kawan I. Dia pun tengah bila tempat tu je tengah jalani macam gini jugalah. Like dia rasa ada orang hantar benda kat dia. Lepas tu dia cuba dia punya sakit tak hilang-hilang. So dia pergi jumpa doktor. Lepas tu doktor tu dia check semua tak ada apa-apa pun. Dia healthy. Dia okey, dia semua okey. Lepas tu kita macam like kenapa kau okey tapi macam tak okey. So kita ada satu kawan, dia kata apa kata kita pergi berubat.
So bila I dengan kawan I like, I tak percaya sangat. You know, I tak percaya sangat. So bila kawan I pergi, so kita pergi jumpa seorang kakak ni. Lepas tu kita tengoklah, kenapa tempat ni nak kena beratur Oh, banyak pesakit. Banyak pesakit. So like skeptik lah. Pasal okay, jom kita tengok apa tempat dalam. So bila saya tengok semua orang macam gitu, terbuka, bukan dalam private. So bila kawan saya punya turn pula, dia duduk, kakak ni terus dia memegang kawan I. Lepas tu dia start bermula, kau siapa? Dia cakap kau siapa. Tapi kawan I tak bercakap apa-apa, dia cuma tengok dengan kakak tu je. So saya nampak, perhatikan daripada jauh. So dia kata ada orang hantar benda kat dia. Sorry. Ada orang hantar benda kat dia, tutupkan rezeki dia. Dia kata ada apa ni, kain hitam lah cover dia. So ada orang tak suka beliau kerana beliau apa jugalah sama yang baik, kerja keras sangat, macam dia cemburu. Sebab tu orang tu hantar benda ni kat dia. So sejak hari tu tak ada apa-apa juga. So tapi untuk I tengok pesakit-pesakit yang lain lagi teruk daripada kawan I yang nampak. So nak percaya atau tidak tu memang terpulang lah kan. So menerima hati yang terbuka dan just believe to not to believe lah, all this. Memang kita pun tak boleh stop orang yang buat kita, kan? Ya, Ustaz Betul. Tapi sebagai yang pelakunya, kalau boleh sebelum awak buat tu, ingatlah Tuhan. Ingatlah apa balasan yang anda akan terima. Letaklah kalau awak buat tu orang tu meninggal, awak tak dapat dimaafkan oleh orang tu. Oh, azab. Okay. Tapi memang kena jaga hati, kena jaga nafsu lah. And satu lagi, orang yang terkena memang perit and susah because dia bila nak keluarkan, dia nak muntah tu, saya rasa macam seluruh perut, ulu hati tu macam nak terkeluar tau, macam that kind of macam itu. Korang jangan ketawa korang. Betul, macam like I don't know how to describe, but like the whole thing, I mean you're so tired, and then after that you are fighting that, macam there is someone inside your body which is you are fighting, macam like benda tak apa benda lah kat dalam ni, macam like you know, I like macam like struggling, like you get lost lah, you know, you know that macam yalah. So this thing is okay, kadang-kadang kita tak tahu, dengan tak secara sengajanya mungkin ada orang jealous, ataupun kadang-kadang kita tercakap something yang diorang macam kecil hati pun kita tak tahu. Jadi sempena nak tahun baru ni, kita buang semua perangai-perangai kita yang I mean nobody is perfect in this world. Tak ada orang perfect. Saya pun ada salah saya pun tahu yang saya pun tak sempurna. But kita kadang-kadang kita kena istiqamah diri. You know, macam I think macam be a better person lah. You know, kalau kita tak tahu, kita tanya ustaz atau tanya ustazah, you know, macam how to istiqamah diri, how to macam buang. Kadang that's why I say social media tak ni sekarang, dulu tak ada social media sangat lah, tapi sekarang kadang-kadang kita ni macam tiba-tiba kata ustazah, that's why sometimes not to see social media too much, because kadang-kadang kita macam bestnya family ni boleh ada pergi holiday, you know, that kind of thing. Itu pun dah kira macam penyakit ain juga, you know, macam wah, you know, macam dia beli whatever. So we try to macam kira apa tu, kurangkan, and then kira macam bila kita ada have all this thing, macam nak asat dengki, macam nanti kau nanti that kind of thing. Cuba fikir kalau misalnya kalau you ada your father ke your parents, orang yang you sayang kena, and that person gone, how you feel? Kita nak kena ada macam gitu punya perasaan. Memang syaitan ni dia macam wah really tau, macam buatlah anulah, you know, I don't know. So macam kita dah macam tengah marah, cemburu, dia ni banyak job semua orang suka dia buat apa ni betul. So kita kenapa dia orang ketawa-ketawa kat luar ni? Kena sampuk. Ke apa
Hello? Excuse me? Dia seorang tak ketawa. Dia seorang je ketawa. Ustaz, kalau tahu saya lah kadang-kadang tiba-tiba orang ketawa macam gini. Macam kat KL tak tahu saya Fleming. Tiba-tiba ketawa gini. Saya lah dia punya bomo kalau Ustaz nak tahu. Saya pun rukiah juga. Wow. Nampak? Riak tau dia riak. Baru kasih pesan tadi kan. Riak. Ya, so macam itulah. Tiba-tiba dia ketawa. Ya, saya itu nanti kita bercerita lah juga. Cuma sekarang kita ubah daripada ceritanya daripada sihir ke kita hantu-hantu. Hantu-hantu, yes. Yang kena sihir, yang mungkin kena sekarang masih dalam proses perubatan. Kami di sini tim puaka harap you all senantiasa fight. Jangan putus asa. Jangan pula nanti cakap, alamak saya dah buat gini, ustaz dah ajar macam gini, tapi tak ada apa-apa pun, tak ada baik-baik pun. Mungkin Tuhan nak memang itu. Cobaan, test for you. Berapa yakinnya you dengan ayat yang diberi untuk ni semua kan. And solat. Jangan lupa tu semua. So insya-Allah, sebab kita semua pernah kena buat. Betul macam itu pula. Mimi dah pernah kena, saya pun dah pernah kena. So far okey, alhamdulillah. Okey, yang pernah kena ni memang payah, memang susah, tapi yang bestnya bukan best. Tapi yang yelah, tapi maksudnya kita yang dosa-dosa kita semua diambil. Kita dapat pahala. Apa tu? Yang bestnya apa tau? Bukan bestnya apa, macam Tuhan bukakan kita, nak jadi kita yang lebih baik, dekatkan kita dengan Tuhan. Tu je lah satu peringatan daripada Tuhan. Okey, daripada cerita seram kita ke cerita momok yang paling terseram. You all pernah dengar cerita daripada bila kita ada NS, masa mana kita tengah... Saya tak ada NS. Awak lain cerita. Awak kita curtain. Apa? Macam saya tak wujud je kat sini. Orang pernah dengar cerita pasal NS? Hello? Excuse me? Pernah pergi NS ke? Tak pernah. Tapi pernah dengar cerita-cerita lah. Orang dekat camp. Korang lah. Tapi kita pun silakan. Korang lah. Okay. I fix there. Takkan nak fix korang. Cerita Ami. Army boys. You start civil defense. Uniform. Assalamualaikum. Tak boleh cakap. Terlupa. Nanti potong bila time kita tengah jalan khidmat negara. Khidmat negara. So, perkhidmatan negara. Perkhidmatan negara. So bila time NS tu I seorang corporal dalam Bravo Company yang I punya corporal saya corporal. So saya dalam office lepas waktu kerja lah. So lights off pukul 10. So saya dalam office masih bekerja. So saya bekerja tu tempat tu memang ulu lah, daerah tu. So setiap recruit semua tak boleh keluar daripada diorang punya bunks. To go anywhere pun tak boleh. So satu ekor ni satu ekor tu binatang? Satu orang. Satu recruit ni. Pasal kita corporate kan, kita angry. So I dalam office. So recruit saya terus masuk dalam office. Muka pucat. So saya cakap, kenapa? Tak apa, kau duduk dulu. So cerita dia ialah, bila waktu malam tu lepas lights off, tempat semua senyap. So dia nak telefon matai dia. So recruit I dia pergi bawah, pergi tempat phone booth. Dulu kita pakai phone card kan. So dia pakai phone card, dia telefon. Dia ceritalah, dia telefon matai dia. Dia telefon, dia berbual lama. So malam tu dia kata dia nampak bola basketball. Bola basketball bounce datang kat dia. So sambil berbual, dia ambil basketball tu, dia terus kasih kat budak ni. So budak tu dia continue lagi berbual dengan mata dia. Terus dia kata, mata dia cakap, you buat apa? Kasih basketball kat budak tu. Lepas tu mata dia kata, you kan kat camp, mana ada basketball kat situ? So my recruit terus naik atas, jumpa saya. So dia ceritakan, terus dia cakap, memang Pak Bang bawah tu cerita-cerita lama, this anak ni telah terbunuh dalam bang tu. So bang tu dekat dengan medik. So itu dalam bilik medik. So
kerja malam-malam, sebab tu kita kata kalau keluar jangan keluar waktu ni. Sebab tu semua orang kat dalam. Even saya pun pernah nampak juga tempat I punya tengah buat prowling, tengah jalan-jalan. So I dengan kawan I kita tengok recruit lah, bang ke bang. So that floor is memang puaka. So bila waktu malam tu kita jalan, kita nampak ingat ada recruit tengah berjalan. Kita nampak shadow hitam pasal gelap. So kita ikut, kita kejar. So kita ikut sampai ke tingkat atas. Tak ada orang. Tak ada orang. It's really tak ada orang at all. So bila satu malam tu bila kita nak turun balik, benda tu menjelma, this hitam just menjelma, just macam dia macam asap gitu. Dia menjelma terus dia hilang balik. Terus tempat tu kita terus lari daripada tingkat 6 ke atas, kita terus lock. Kita tak benarkan siapa-siapa naik atas. Kalau hantu kan boleh masuk. Kita lock untuk jaga recruit kita. Mana tahu kan kalau dia kena kan ada satu cerita. So jadi budak kecil ke? Dia yang first budak kecil. Yang second kan tak tahu budak ke apa, pasal dia asap. Jin in the bottle. Dia pernah alami? Apa? Siapa? Sekarang. Alhamdulillah tak. Time TNS, you all tak pernah... Dah ceritakan dah episod lalu. Tak pernah nampak apa, tapi orang lain yang nampak. I nampak lah pasal tempat tu tempat lama kan. Dia bukan barrack macam sekarang. Itu actually perumahan orang lama-lama, rumah flat lama. So dia tukar jadi barrack kan. So a lot of cerita lah tempat tu. Yang dah lama, intake 75. So orang lama tahulah tempat-tempat tu. So kita dah hiraukan lah sepanjang kita serve NS tu. Kita dah bilang dengan recruit kita jangan buat ni, jangan buat tu. Ada bersebab lah. Kenapa diorang tak pergi daripada tempat tu, Ustaz? Kenapa diorang punya spirit masih ada kat situ, diorang tak nak berangkat? Sebetulnya spirit semuanya semua dah berangkat. Dah berangkat. Once kita beriman dalam Al-Quran tentang roh ni, ketika dah keluar daripada jasad, dia akan pindahkan ke alam barzakh. Semuanya. Yang masalah tu yang kadang-kadang you rasa macam spirit tu masih kat situ, masih pusing-pusing, macam mungkin tak happy ke ataupun itu semua jin. Jin yang menyerupai orang tersebut. It's always like that. So tak pernah roh tu ada lagi kat bumi ni. Jin-jin naughty kan? Jin pakai toncet. Yang cerita KL tadi tu, yang tadi kita ketawa tu, itu kena masuk kan? Yang kat KL tu memang kita filming kat sana sebulan. So that place tu memang dia macam, this place ni dia macam warehouse kosong. So very big, huge. I think double, triple of this korang punya office ni. So it's really besar. Macam bila nak habis cerita. Sorry. So really besar lah. So depan masuk je is tempat my makeup area and then waiting area and all that lah, wardrobe. Dekat tengah is our macam makan apa-apa. Kat dalam is macam office and blah blah blah. So there's one little corner, literally macam alley kat tepi tu. So toilet dia sini gitu. So I pernah venture lah macam jalan got friend. So I like macam okay lah. Kadang-kadang datang berani, saya macam tak ada apa. Tapi kalau rasa maybe benda tu macam okay. So kalau macam benda tu macam nampak macam seram, I will like scared lah. Macam tu macam kira okay. So I actually make the story short, I dah cakap dengan ni dah after few days of filming. So I say to them that okay, korang jangan nak apa-apa nak macam nak rokok ke nak whatever, don't go to that alley. You all go out, keluar dah warning lah. Tak tahu macam mana tiba-tiba that was pukul. Scene memang ada special effect, ada darah semua, korang tengah ada accident scene and I use a lot of blood. But bukan blood betul lah.
So memang dia tengah nangis, tengah whatever, tengah chaotic and bla bla bla, tahu-tahu tiba-tiba one of the pelakon, yang satu kat tepi, like him. Oh. Boy, cerita ni cerita puaka, boy. Continue. Continue, silakan. Abang, janganlah. So, kan aku dah hilang mood nak berstory ni. So dia satu terpekik, yang satu ni. Then producer apa semua dah kancong lah. So diorang ingat kancong pula, astagfirullahalazim. Pakai kancong? It's fine ya kancong. Macam gelabah. So diorang macam okay pergi panggil ambulans. So that time saya tengah buat apa entah. Then after that saya dah nampak, I run, I cakap jangan bawa pergi hospital because that thing dah kacau. Jangan bawa pergi hospital, bring straight to the hotel. Rescuer. So cakap really because dia dah minta pasport, dah minta apa, kalau kita pergi hospital dekat overseas, we need kat Malaysia, we need our passport and all that kan. And kita punya, they call it apa tu, yang under apa tu kalau kita register whatever lah, yang what's that called? Tak tahu lah, tak apalah, okay lah. So that kita punya card or whatever, kita punya macam like visa for us to work kat situ lah. So bila dah asyik diorang mati-mati nak bawa ke hospital, asyik jangan bawa ke hospital, diorang tak ada apa-apa. Kalau bawa pergi hospital pun doktor mesti diorang tiba-tiba kena cucuk tidur je, nak kena mati. So this is different thing, I say different. So bawa aja pergi hospital, bawa balik hotel. Bawa pergi hotel, ada satu pelakon ni, dia memang kecil, dia tiba-tiba jadi sekuat-kuat manusia. So I think 3 men have to really down her and me on top. Yang lain satu yang ketawa tu, dia dah pergi tak tahu alam mana. Dia dah macam apa, dekat tepi, dia ketawa-ketawa, dia dah macam as what I know, dia tengah ketawa-ketawa, lepas tu dia duduk, dia diam je, dia ketawa je. Be happy. Tuhan tu happy. Betul. So then after that, yang pelakon ni, she is dah man down, dia dah macam gaduh lah. Tepi lah, jangan kacau lah. Aku nak memang kasih, aku dah cakap dengan korang. Jangan, I mean like, disturb lah. That is their place actually. Tapi kita dah mengganggu tempat dia. So dah gini, saya macam, I know a little bit lah, macam baca doa, rukiahkan sikit. Then after that, try to fight lah. Jangan kacau dan keluar and everything. So saya cuba kira macam, kira jurus keluarkan. And then that person tu macam really, dia fight lah. Daripada dia kecil, she can really macam, kita semua dah nak, and saya dekat on top dia, and then there's 2 guy pegang tangan dia, lagi satu kaki pegang kat kaki. You tengok how strong that person is. Mimi dudukkan orang. Betul Ustaz, saya dudukkan orang. Taklah masa dulu tu saya tak adalah besar sangat. Maksudnya dia duduk kat orang macam wow. Maksud memang ganas orang tu. Because orang tu tiarap. Dia tiarap. Dia kena ketawa, dia tak boleh stop. Ustaz, dia happy. Okey lah. Minum. Okey. So ni. Wow. Talent. Ini pelakon. Okey, pelakon. Jadi dia tiarap. Jadi Ustaz, pelakon Ustaz. Bersin. Banyak gangguan malam ni? Okey. Banyak gangguan. Okey. Jadi benda tu ganggu Ustaz. Ustaz ketawa. Okey, betul. Okey, dia tiarap. Ustaz, tisu Ustaz. Abshu. Don't disturb. Korang tu lah tak pagar benda ni. Kata dia daripada luar, benda tu ikut aku kan. Belum mana? Cerita belum habis. Cerita tiarap tu. So, this one dia tiarap. Jadi saya, ialah dekat atas dia punya badan lah. Macam banana boat dah naik. Yes, something like that lah, banana boat. So, I have to banana boat. Tengoklah. Ingatkan dia buat macam itu dah duduk. Kita pun tunggu juga. Game banana boat. I try not to laugh very loud, okay? Okay, dah duduk. Aku tak boleh cerita
Astaghfirullahalazim. Okay, dah duduk kat orang tu. Jangan tahu. Tak, lepas tu dia duduk. Ada dua lelaki pegang tangan dia lah. Kiri kanan. So lagi tu lelaki pegang dekat ni. Kaki dia. But I very tired already. Saya tak boleh because that thing is too strong. Saya cakap sikit, apa ni, dah doa, dah baca ayat kursi and apa-apa yang saya baca gini, saya kat telinga dia, saya terus try to jurus from dia dah main dekat belakang kat sini. Tengkuk. So but that thing is just too strong. So lepas tu saya cakap dia keluarlah, pasal kita tak sengaja. Saya cakap dengan kita minta maaf apa-apa semualah. Because saya pun tak pandai sangat. Okay, boleh, tapi saya tak pandai sangat. Cakap ni kalau degil juga, we need to call somebody to ni. So and then after that, because suara pun dah tukar tau. Macam transformer. So then after that saya cakap lah, saya minta maaf, bukan sengaja, diorang tak sengaja. So literally after that, a while, that thing macam dah goes off lah. Tapi macam still fighting lah, but still okay. After that, she's okay. Dan dia diam aja. Dia cakap, ini dah okay. Lagi satu dia dah pergi jauh, tak tahu dia ke mana, tapi dia diam. Dia ketawa je. Close her eyes and she was laughing. Laughing and smiling. And then after that, itu je saya nak macam nak tarik dia. That means nak tarik benda tu keluar. Saya dah penat. Saya dah nangis, saya dah penat. Saya dah cakap dengan one of pelakon yang itu. I think he told you. I don't know whether he told you. Hasif. Yes. So saya dah penat, saya dah nangis. Tapi Hasif cakap dengan saya, Kak Mi, you have to help her. Saya memang dah penat, saya dah lembik betul. Because the first one was ini kan, saya dah lembik betul. Cakap saya, Kak Mi dah tak boleh pergi panggil orang. Tapi benda ni dia dah jauh pergi. So saya kena tarik balik. Saya macam tarik, really tarik that thing. I myself macam gitu. Allah, like that. Kau jangan ketawa dah, ni serius tau. I was sweating also. Because that thing macam ajak this pelakon ni macam nak tarik dia tarik from dia the body jauh. gitu. Really very far already. Which I don't know. Pawang rupanya ni. Pawang berdiri di rumah. So then after that, after a while also, I try also, then okay, baring. So she baring, she kasih air and then selawatkan dia, then anukan embun-embun and all that. Saya ask them to sleep. Then diorang semua okay. Tapi yang tak okeynya saya. Besoknya diorang semua pergi shopping, dah baik. Tapi saya yang lembik. I literally tak boleh bangun at all. I think that thing not happy lah. So I tak boleh bangun sampai executive producer dah come to my room. Tanya, executive producer saya Cina, and he is a very nice guy lah. Dia cakap, Mimi, are you okay? Dia cakap, I am so tired, I cannot. Tapi yang dorang dah happy, dia dah pergi shopping pasal okay. Dan saya yang, because it's not easy. I think Ustaz also ever experience kalau Ustaz macam rukiahkan orang, I think Ustaz feel tired, energy dia, that kind of thing. Memang saya tak pandai lah, memang actually, but adalah sikit-sikit belajar and all that, which happens to me when I tengah sakit that time. So adalah belajar sikit dengan arwah whatever, then adalah sikit-sikit. So that thing is, lepas tu cakap dengan dia, tak boleh lah. Kalau saya next time saya tahu pun, saya tak nak macam action tak tahu lah. Pasal it's very tiring. So hantu tu actually, jin tu tak happy that korang kat situ lah. Macam jangan kat situ, because itu memang tempat dia. Ya, itu memang tempat dia. Memang you can really feel. Kalau kita tak ada apa-apa, kita boleh rasa di rumah kita berdiri ataupun kita macam dia mengilai macam mana? Gitu? Tak lah, aku tak ingat macam adalah. Kita hari ni macam kena tu je. Ya, adalah sikit that one. Then she was smiling and keep quiet. Tiba-tiba dia ketawa and she was smiling, then dia diam. That artist kena lah. So I got one yang agresif punya, one yang ketawa literally macam smiling macam orang gila. Macam itu lah. Tadi okay, tu nanti kita balik ke sana. Tapi tadi dia continue cerita pasal apa tu? Datang sini apa? Macam ada benda ikut. Daripada tempat station. Yes, tempat location. Sebab yang location tu pun dia quite scary juga kat toilet dia. Saya pernah pergi toilet tu tengah nak buang yang kecil ni, tiba-tiba I know that the toilet is empty.
memang empty. Saya jenis suka pergi toilet. Saya suka tengok pintu semua. Tengok toilet mana yang paling bersih. Saya memang penggeli. So I will like betul. Tengok buka, tengok ada cicak ke tak ke, ada air ni. Tengok, I think you so toilet anything okay, but toilet mesti nak kena clean. Nanti busy bawa barang So masuk I tahu memang kosong, tak ada. Kalau kita dengar orang masuk pun kita dengar footstep and whatever. Tengah buang yang kecil ni tiba-tiba ada orang main toilet roll. So, I thought nobody, tak ada orang apa kan. So diam sikit, main lagi toilet roll. Lepas tu flush. Apa lagi dah ni, dah kalang kabut dah macam Allah, macam dah kalang kabut sekali. Tapi tetap berani keluar. I check also again. When I jalan, the moment 1, 2, the third one, kau apa sini Mina pandang Alin. Lama je. Bodoh lah. You have to bleep me. Allah, astaghfirullahalazim. Hai, tak ada keperumpanan. Kaki naik atas. Bunyi apa lagi? Tengok kita je. Tapi bunyi daripada sana. Jangan nanti kita tukar balik ke depan sana pula. Mampus. Okey, lepas tu third door. Kering teka aku terpekik. Minum. Sabar ya. Kau siap. Terkeluar keyword. Apa? Asyik baik tak benda lain yang terkeluar juga. Aduh. Astaghfirullahaladzim. Sekejap catch my breath. Aduh, buruk betul. Okay. Then apa? So nombor yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, there's the 4th toilet. I macam action berani lah. Nak buka tu, bila the moment nak buka benda tu roll lagi. Aku terus macam kurang ajar lah kacau aku. Lari terus lari. Oh, nampak tu. Yeah. Macam I never see, but it's just that gitu je bunyi. Dia mencabut lah. Tak tahulah. Dia pun nak buang yang kecil juga agaknya. Tapi dia busy. Tapi dia pakai besar. Asal tak putus-putus? Memang tapi tak ada orang kat toilet. It's only me. So ever since then, I nak pergi toilet tu macam siang okey. Teman boleh. So Ustaz, pasal toilet, kita kalau di apa tu? Disarankan untuk baca doa sebelum masuk toilet kan? Yes. It's always the best lah. Tapi Ustaz, saya nak tanya, betul ke kata, especially macam orang dulu-dulu, our grandmother, apa ni arwah nenek moyang kita, bila maghrib is good that actually to tutup toilet punya tingkap lain, tutup toilet bowl. Pintu. Toilet bowl. Toilet bowl is always best tu. Kalau sebelum maghrib pun, every time dah habis pakai ke, always best to tutup. Sebab kadang-kadang memang maaf kata kadang-kadang ada yang kurang hygiene. Dah terbiasa kurang hygiene. Maknanya masih ada bekas-bekas lagi. Sehingga kita tengok dalam hadis Nabi SAW bahawasanya di antara makanan jin adalah najis dan tulang-tulang. So najisnya itu pun, jadi kita so-called macam menyiapkan makanan langsung sudah disiapkan seperti so itu. Even our toilet is clean and then we just habiskan tutup. Okay. Saya maghrib je tutup. Pasal I like to memang bersih lah. Memang like to be clean and all that lah. So macam bila nak buka tu, bila nak macam alah lecehnya, you know. So it's good to when we finish, dah habis apa-apa kita buat, kita tutup. Ada macam toilet sekarang dah baru punya. Open. Close. That one in Japan. You think what? We all have down here at home. Open, close. Even kalau bila time maghrib, pintu pun tutup. Tutup. Itu standard lah kan. So boleh semua tutup pintu-pintu. Semua pintu ruang ditutup. So it's the best. That's the best lah. Betul kalau kat kampung-kampung kan, kalau arwah grandmother cakap tutup pintu semua gini-gini semua. Maghrib. Kenapa? That one kat kampung pun ada dengar tiba-tiba ada bunyi itik. So bunyi itik tu actually is cekap. Kan? So, Rian.
Ada dengar. Apa lagi cerita hantu-hantu Itulah, jadi terus pasal location shoot. Kita selalu location shoot sesama. Mesti sama. Kena, yang satu tu Pak Singapura. This one kita pernah bekerjasama. Yang dekat rumah tu kan? Rumah. Kat rumah. Rumah tu memang rumah. Rumah tu memang khas. Kawasan mana? Kawasan Central. And then it's actually spot. Dia macam rumah-rumah cottage putih-putih tu. Betul-betul dekat dengan Bukit Brown. Yes. Dia rumah putih which you kena rent dengan government. Government. Okay, faham. So kita producer penerbit rent the house untuk buat penggambaran. So is standard location shoot. Itu dah buat khas untuk rumah tu. So bila kita masuk, so I penjaga rumah. Because he dekat location tu dia dengan the AD tidur kat rumah tu. Saya dengan AD. Pasal kita patutnya tidur separate. Kita patutnya tidur separate. Dia tidur ruang tu and I tidur. I teman dia. Pasal AD ni bukan daripada Singapura. Dia orang Malaysia. Okay. So at the same time I dengan dia dulu. Dia takkan kasih dia tinggal seorang kat rumah tu kan. So I cakap tak apa aku teman. So bila I teman dengan dia, dia terus yang hari pertama tu dia kata, Rian, aku tidur kat sini dengan kau. Saya like, ya betul. Saya like, okay kan. Pasal bilik saya ialah bilik wardrobe. Wardrobe. Bilik wardrobe. Saya akan buat kerja malam-malam macam dengan dia. So dia kata, kau ikut aku pergi, kau tunggu kat luar toilet. Pasal dia nak semua dah berteman je. Dia nak berteman je. So I cakap dengan dia, kau pergi toilet lah. So I bilik dia. I cakap, okay aku tunggu kat luar. Padahal I pergi bawah. So ni rumah 2 tingkat. So memang malam tu pokok besar. Nanti dulu cek cerita nak. So rumah tu memang bila dah malam, dia sangat gelap tau. You macam if you have to suruh lampu slow, then you can see something in front there. So kita masak sendiri. Rumah memang tempat shoot, tapi kita tinggal sana lah. So I jaga rumah tu. So malam tu I lapar. So I nak masak. So I masak. I rasa ada orang kat luar tengah berjalan. Rian, sorry to interrupt. Masak tu dia punya dapur is not macam rumah matchnik turun bawah. Bukan. Tak luar. Turun bawah tangga. Lepas tu on the left dia ada macam another big macam ruang tamu, and then you have to go baru dalam sikit then dapur. Jauh. It's dapur really belakang, really big. Besar. Turun tangga tu spiral. Dah spiral tu kita turun, depan is pintu. Tengok hadapan laman. And laman tu pun gelap. Besar macam ni. Besar. Very big. So kalau kita tak tutup curtain pun tu sheer. You know what I mean? And it's very gelap kat luar. So I sentiasa have to on lampu tempat luar tu, so macam I boleh nampak keliling tu lah. So I tak on lampu part belakang. Part belakang tu dapur. Lepas tu belakang dapur tu ada satu rumah hut kecil. So ada 2 bilik part belakang tu. Lepas tu ada pokok besar. So tengah masak, orang atas tengah mandi. Dia tak tahu I turun bawah. Dapur dia kat belakang hutan tu. Hutan. Dia hutan. So I tak tahu. I suka berandakan diri. Dah biasa kan. So part luar tu I tengah masak, facing the pokok. So I dengar ada orang berjalan. So I like, agaknya babi hutan lah. Kan pasal tempat daerah situ hutan-hutan memang banyak. So dia jalan. Lepas tu I terasa ada rasa ada orang tengah perhatikan I daripada belakang tau. And belakang tu pokok beringin. Pokok beringin. So I like tak apalah. So dah habis cuci, I terus lap. Tu I nampak ada bayangan, macam boleh nampak shape benda. Pasal bila malam dengan cahaya bulan, kita boleh nampak something, siluet gitu. Siluet. So I nampak, saya like, agaknya bayangan I. So bila dah happen, lampu suddenly tutup. Suddenly tempat bawah tu tutup, tingkat 2 masih on. So like, alah power trip lagi. So bila I power trip, I kena pergi luar. I kena pergi luar menggunakan lampu solo handphone. So I cari. Lepas tu ada orang macam tiup. So kata, bila dah tiup tu I was like, alah. So I masuk dalam. Bila I masuk dalam,
bila I nak tutup pintu tu tutup sendiri. Lepas tu I boleh nampak ada orang punya tangan hitam. Nak tutup lampu. That one near the yang tempat art yang beli Yes, storeroom. tempat storeroom itu tu. Actually diorang storeroom ataupun bilik department ada buat itu untuk location juga. Location juga. Tapi that place is kalau betul-betul is macam a storeroom bilik kecil. Seram. Because that place tu macam I don't know how to say, it's just eerie lah macam. Very eerie, and I have to stay there untuk 1 bulan lebih. About there lah. 1 bulan lebih. So I kena teman artis dan juga AD pada dalam rumah tu. Artis after that tapi yang artis dengan AD dengan dia tu yang scary lah. Lepas tu yang tu malam pertama. Malam pertama tau. Belum lagi gunakan dalam situ. Belum lagi. Kita belum shoot dalam rumah tu. So malam yang kedua saya dengan dia. So bila saya dengan dia tengah makan Pak Beranda action, wah dalam tak pernah makan tempat Beranda tu dekat luar dah ada katak, ada cicak. Pak Beranda Pak luar tu. So tempat luar gate lagi satu, kita tengah makan, si AD ni nampak sesuatu tapi kita tak bilang, dia kata jom kita naik atas. So like naik atas dulu. So bila kita naik atas, saya semua dah tutup tingkap. Check up atas pula, dia terpekik. Astaghfirullahalazim. Saya kata, kenapa naik atas? Dia ada location lagi satu. So location satu tu, bilik tu empty, kosong. Dia cuma ada katil dengan gambar pelakon tu. Ya, gambar-gambar pelakon tu. Yang bilik tu dia ada side. Dia have 1, 2, 3 room. Dia ada 3 bilik kat atas. So dalam bilik tu kosong. Ada 3 gambar besar pelakon besar tu. Katakan tu bilik dia lah. Kan. So bilik tu tak digunakan dah beberapa minggu sebelum pelakon tu masuk. So it's empty. So dia kata ada orang tempat belakang langsir tingkat 2 tu. So I masuk dalam. I terus buka, dia bau busuk sekali. So bau busuk sekali. So I teringat I ada yang Kaabah tu, yang main audio tu. Tu I macam ketuk lah, aku nak masuk. Aku nak masuk. I straight away letak tu kat tengah-tengah bilik. So I tutup je lah. Terus I cakap tak apa kita tidur. So memang ada lakuan aneh-aneh juga. Bila kita nak mandi pun, bilik mandi kita pun is dulu punya rumah tau, panjang. Lepas tu dia punya tingkap bukan sliding, tingkapnya macam kita kena tolak ke bawah tu. So sangat iri juga pasal dia punya very high ceiling. So saya dengan ED dengan lagi satu pelakon dah datang, pelakon lelaki. So kita tiga ni ada same experience tau. Bila kita dalam mandi tu, kita rasa ada orang tengah perhatikan kita. Tapi pelakon lelaki tu tak kisah pasal dia pun hantu. Hasnul. Oops. Sorry. Tapi dia tak hantu sangat lah. Tapi dia berani. Dia berani. Dia macam tak peduli. Dia macam whatever. Dia berani. Kau nak kacau-kacau lah. Dia dengan air. Bila I masak, bila I masak kan tak boleh cakap lama Tak boleh. Okay. Bila dengan pelakon lelaki tu sedap. Kita tempat luar, dia pun macam dia relax je tau, dia chill. Dia kata, "Bang, jom masuk." Sekejap lagi lah. Dia biasa. Dia dah biasa sekejap lagi. He used to it. Bang, jangan lupa tutup pintu bang. Okey. Saya, Yan, abang nak pergi luar. Saya, pergi luar buat apa? Saya buat apa waktu malam? So he's very chill. Tapi satu hari tu memang tiga-tiga ni kita take turn mandi. Take turn mandi. Lepas tu hari tu juga tiga-tiga rasa sama thing. I mean kita tengah makan supper. Sebelum lepas dinner lah, supper. Malam ni kita suka makan sebelum tidur kan. So bila kita makan, I cakap kenapa dua-dua orang ni macam senyap. Selalunya kita bising, berbual-bual. Abang, kenapa? Saya kenapa? Saya tak adalah. Yang si Edin tak ada. Nak tanya lah. Dia buka story nak tanya. Tadi kau mandi kau ada rasa apa-apa tak? Then I like, ada. Lepas tu abang pun cakap, ada. Daerah sini, same location, certain area, that one window. Yeah. That is somebody is looking at us. Pernah nampak? I pernah nampak. Bila second last day
second last day sebelum kita orang dah habis shoot kat situ. Second last day tu I buka semua. Terror lah pasal panas. Habis kita show pula is Hungry Ghost Festival punya tu. And then tempat daerah rumah kita tinggal tu masih ada lagi kubur-kubur Cina. Kubur-kubur Cina. So malam tu memang ada I nampak macam bayangan, macam ngintip. I tak tahu kenapa I kadang-kadang boleh nampak benda ni super menjerma, tapi I tak melenting lah. I macam like why you doing there? You know, the hell, you know what I mean? So tempat rumah tu memang sangat seram. Di waktu malam. Di waktu siang tak sangat, tapi di waktu malam is bulan purnama. Bulan sangat. Di waktu malam. Pasal even Grab driver pun macam nak takut, macam nak masuk pun macam sure. Kau betul ke ada booking kat dalam sini, nak masuk tu dia takut, dia macam nak keluar mana. I pernah cakap dengan Grab driver tu in Mandarin lah, because I can speak Mandarin. So I cakap, uncle, kau jangan takut lah, aku bukan hantu, aku manusia. Betul kau nak aku keluar, kau nampak kaki tau, macam gitu. Pasal dia macam, jadi betul tak? You know, so dah masuk, lepas tu dia nak jalan tu, dia cakap, I scared lah, I saw so many things, where to exit lah, dia tak tahu. So tapi dia pun takut. Yang bilik yang I tinggal tu, bilik kita tengah-tengah, bilik artis kiri kanan. So bilik I tengah-tengah. Bilik tengah tu yang bilik tengah tu selalunya bila malam I tidur betul-betul dekat dengan tingkap. So malam-malam tu selalunya kita dengar ada orang campak batu. Take. So I cakap aircon leaking. Outside take. Tidur. Dan nak fikir apa-apa pasal I punya stereo dalam bilik satu. Azan kan dalam situ. So because of that thing happen, kebetulan kita shoot tempat daerah Jucat. So I pergi cari satu I beli. So dalam bilik I ada satu, bilik satu ada satu, bilik satu tak. Bilik satu je record player. So je okay. So malam tu setiap 2 ke 3 hari lat-lat mesti ada benda campak. Dan malam-malam sebelum semua orang tidur, I kena tugasan untuk check semua tingkap, whether tingkap tu tutup. Pasal rumah tu banyak tingkap. Takut binatang masuk. Betul. It's macam rumah dekat hutan-hutan, small jungle. Takut ada ni ke, takut babi hutan termasuk ke. Dia selalu malam-malam dengan bunyi katak. So macam, lepas tu pintu pun banyak. So I have to check pintu semua okay. Kerana I have to switch off the light. So got one night yang tempat balcony. Balcony tempat yang kita selalu duduk. Bila nak tutup, bila I tutup lampu tu, bila semua dah tutup tu, lampu last tau. Bila I tutup lampu tu, that bayangan there. Kau tak lah, dah habis rap. Dah habis kan? Masuk dah habis. Bodoh lah, phone aku jatuh. Kurang tengah intense. I terkejut. Kan dah pivot lagi keluar. Tak apa, kita boleh blip. Boleh blip. Blip. Okay, itu dah cerita dia. Closing thank you Okay, thank you Mimi. Actually ada banyak sangat cerita, but kita tak ada time. Betul. Yalah, kita macam yang make up tu lagi, pengantin kena samput rumah. So kalau you all nak Mimi dengan Rian datang balik, boleh komen. Yes, komen kat bawah. Komen di bawah. Hacum. Komen di bawah. Seperti biasa, tamu yang datang ni kita akan kasih diorang balik dengan tangan kosong lah. Okay biasa. Okay. Ada apa? Ada lah. Wow, ada present. Ada present. Ustaz, saya nak tanya ni. Actually, kenapa bila kita tidur, atas kita kena tindih. Bila tengah kena tindih tu. Assalamualaikum. Shopping lah pula datang buat banyak-banyak. Okay, and then bila tengah tidur tu, bila kita dengar macam ada benda berdesing kan. So kita bila nak pusing tu macam kena baca macam ayat kursi, nak baca pun tak boleh, dan we have to really Allahu Akbar, then we turn, then baru okay. Why is that tindih? Is it kita tindih, apa that thing apa kacau kita? Pasal tindih kan dia ada dua sebab.
First sebab is Hari raya dia. Wow. Macam nak buat balik. Scientifically. So maknanya your brain kira shut down tapi your body is awake. So jadi you tak boleh gerak. That's the scientific. That's my first. The second punya memang ditindih. Benda tu suka duduk di atas badan ke. Sebab itu dia akan rasa macam berat. Why dia tindih macam dia happy macam happy. Jangan gitu. Tadi you pun tindih orang juga. Ya, ini saya nak ubatkan orang. Amboi. But really scary tau Ustaz. Pasal kita tengah tidur ni. Kadang that thing macam just literally macam tindih. Dan macam ada benda macam so we want to turn also frequency macam. Since that day yang tempat rumah tempat Adam tu, bila I kena tindih, bila I dah macam after that it's always frequent happening. Tapi sekarang tak lah. Macam after that incident it's always frequent happening. So I have to like decide like what now? You know what I mean? So that is the first time yang kita kena tindih. Okay, siapa nak dengar kita lagi, sila komen di bawah. Down bila macam mana? Sila komen di bawah. Nak Mimi dengan Rian balik lah. Boleh. Okay. Dan ini masanya untuk kita kasih rezeki daripada The Wallflower. Alhamdulillah. Kan? Wallflower. Kalau kita Wallflower. Wah, alhamdulillah dapat rezeki. Wah, buka tak kotak ini dalam apa? Nantilah kita surprise. Nak Mimi. Tak, tunjuklah. Kita mau tengok. Okay, kita dapat tapak kuda. Oh, that's called tapak kuda, bukan Natira roll. Also can. Okay, can. In English. English, alright. Little touch. Yeah, because you learn bakery. Yeah, I learn bakery. Oh, we have cream puff. Wow. In French, it's chaussures. Yeah. Chaussures. And adalah I tak tahu apa ni. Badak berendam, bukan? Sorry, itu bukan salah company. Oh, okay. Kita daripada The Whisking House. Whisking House. Yeah. Marah orang ni. Okay, ni daripada yang itu dipanggil Mohalabia, Turkish milk pudding. Turkish milk. Mohalabia. Apa ni? Whisking. Kenapa kau ni? Ustaz boleh continue? Saya nak ke sana sekejap. Okay. Boleh ya? Ini daripada Whisking Week. Ni daripada Whisking apa? Whisking House. Whisking House. Ada durian puff. Ada badak apa ni? Badak berendam. Tapak kuda. That one is tak tahu apa panjang sangat nama dia ni. Wah. Okay. So kita pun ada next punya daripada Hamad Traders. Hamad Traders. Wow. Jadi kat Mimi tengok. Hamad Traders. So one for you each. Wah, lepas Christmas. Meriah. Kenapa tak jemput kita tempat Christmas? Saudagar dates. Kan kita dah boleh ni. Saudagar dates. Masya Allah. Moga murah rezeki. Hamad Ismail. Wow. Gajus. Favorite ni kak. Favorite ni. Bila kita kat Bosnia kita banyak makan ni. Itulah. Dan next kita ada daripada Mimi's Kitchen. Mimi's Kitchen. Mak jatuh nenek. Astagfirullah. Wah, packaging dia. Mimi's jatuh kejap. Mimi's. This is for you, Mimi's. Mimi's. Ni apa kuih kak? Kuih rose. Bunyi. Bunyi vibrate. This is daripada Mimi's Kitchenette. Yeah. Kitchenette, kuih rose. Wah, spelling pun sama. Mimi's. Tu lah, Mimi's Kitchenette. Next. Ada daripada banyaknya Masya Allah rezeki. The Baking Mummy. Wow, tak sia-sia tak puaka ni. Macam-macam dapat. Terima kasih lah, moga murah rezeki. Ada sea salt caramel, ada peanut butter. Selamat Hari Raya ya. Chocolate chip. Boleh tahan ni. Kita puasa ni bulan 4 ni boleh makan ni nanti. Wow. Ni daripada The Baking Mummy. Chocolate chip. I like Baking Mummies. Wah, kita ada Mimi's. Kita ada Baking Mummies. Kita ada Hamad Traders. Sabar. Kau ambil lah sebelum campak kat Ustaz. Jangan.
turun nasi, turun sampai ke Ni daripada kaki, mana jadi pula ni? darah, jadi daging. Ini kita daripada Tak nampak buta rupanya Ustaz. the wallflower. The wallflower. The wallflower. Kalau American flower, Flower. the flower, the wallflower. Ah, Oh, ni cantik. This is so Masya Allah, kalau kamera boleh tengok, awak tengok. Ni red velvet, coklat. wow. Tak tahu apa. Wow. Daripada wallflower. 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 A gift Okay, from the dot wall dot flower. Betul. Wow. Nasi Homemade tak ada macam tau. ice cream kan? Yang ada ice cream, lepas tu ada cupcakes. This is very good for gift. Very this is smart. really Lepas tu nice. ada card, ada gift card. Oh. Ada 2 red velvet cheesecake, 3 assorted cheesecake. 2? No. Yeah, that's it. Oh, Then 2. 2. Because it's 1, 2. 1, 2. It's like, you know what I mean? Okay. Like so delicious. Yeah. I know, right? Yeah. Got some more? No more. Apa tu? Okay, got some more. This one. What's that? Daripada Tea Boy Collective. Tea Boy Collective. Wow. Oh. I love tea. I love tea too. Berat lah yang dia. Tea Boy Collective. Ni awak punya ke? Satu. No. Oh. Ya, dekat. Ada bacakan lah. Apa ni? This is so cute. Okay, the card shows apa tahu? You smile. Oh, ni. Give a smile to people. Give some love and shut your mouth. Wow. Bukan. See no evil, speak no evil lah. Mata-mata nanti berkecai. Thank you so much. Yang tadi dalam Tim box ni kan. Walker. Kita ada apa tu red velvet. Ya. Cupcake ada tu salted cupcakes, red velvet, apa ripple? Raspberry ripple. Raps ripple, cheese double, ada tarts dan sedap lah. It looks macam nak makan sayang. Lepas tu ada bunga. Bunga ni boleh makan edible, I guess. Tapi ada ni, ada rumah aiskrim. Wow. Ni bagus untuk gift tau, tak bedek. Kan? Ingat tu ada macam aiskrim. Balik makan lah. Boleh. Baru nak diet, minum air lemon. Tak apa, nanti kan Ustaz akan keluarkan. Ramai Ustaz. Kata nak 20 berapa tadi? Ada syaitan kuat makan. 33. 33 ke? Makin besar je Ustaz. Dan ni daripada The Malayan Council untuk Mimi dengan Rian, $100 voucher. Sekarang lah kita pergi. Baru kan nak pergi sekarang. Pasal dapat voucher kan kita kena diri tau macam like. Wow. Ada expiry date tak? Ada ni 30 April 2022. Oh ni bulan puasa. April dah puasa apa? Wow, Okay, give voucher. jalan. Thank you Malayan Council. Malayan Council, moga murah rezeki, ramai lagi klien, customer masuk. Okay, ni last. Macam mana aku nak balik shooting? Tak tahulah, pandai-pandai lah. Okay, sorry taruh bawah dulu. Apa tu? Desi Gual? Ini daripada The Mad King. Ini untuk Mimi. Owner tu suruh saya pilih lah. So, design dia. Oh, nenek kau meninggal. La ilaha illallah. Oi. Kejap kau Mimi. Ini nama brand dia macam something Jasmine. Saya ingat macam Mimi Jasmine. Wow. Boleh buka. Apa ni? Madkin. Madkin. Bukan Mad. Macam I very Melayu. I nak longboard because I main longboard. Ni piano. Wow. Piano? Piano really? Nanti. Oh, wow. Hurry up lah. Ni untuk awak. Masya Allah. Wah, pegang. Rasa Mad King. Bukan Mad King, okay? It's Mad King. Ini apa? Dia design untuk taruh dekat ni. Is this? Oh, Max lah bodoh. Mad King lah. Ada cakap Mad King. Alas kaki. Kat alas kaki. This one Dia kan macam cantik. gitu cantik. Ini sesuai dekat I punya bilik. I show you. Bilik you sebelum masuk tu tengah-tengah tu. Because my dah. master bedroom dengan bilik dia it's very pecahan. nice. That's so nice. Okay. Rasa sikit. Wow, dia lembut lah. Sleep proof tak? Sleep Very proof. good for gift lah. Very good. You know, you all order. Ini boleh buat longboard. Okay, terus. Buat terus. Boleh tak bawa situ. Boleh taruh gift lah. Dan ni untuk Rian. Riannya pattern macam mana? Buka lah.
Buka lah. Kita dah mau tengok. Turun bawah. Nanti dulu. Sabar kat sini. This is so real. This is so you. What color your house? Oh, Masya Allah. Sabar. Oh my God. Yeah. This is so you. This is so me. This is so me. Mad King. Masya Allah, really. Saya pilih sembarang je. Oh, ya kan? Pandai Suzairi dengan Ustaz pilihkan. Mad King. Thank you. Very nice. Thank you. Betul. Black is suitable untuk her house. My house is black and white. Oh, betul. My black is white. Alhamdulillah. Even my cat is black and white. Black, grey, plants, green, brown. I baru beli and it's baru beli stall high chair. High chair and high stool and high table. So memang ada cakap dengan my husband, I nak cari kapet panjang. Wow. Dapat. Alhamdulillah. Betul. I baru je beli, baru sampai kat rumah. Nak tengok tak payahlah. Baru betul really. And then it's I cakap dengan my husband, I really wants to find long carpet. And there you go. Alhamdulillah. Saya bawa balik tak boleh. Saya letak balik lah kat situ. Okay, once again thank you Mimi dengan Rian. Thank you Suzairi. Terima kasih banyak. Siapa payah nak kerja lepas ni, balik kerja malam-malam sampai pukul 11 malam nanti sampai New Year kita countdown. New Year besoknya. Ada nanti. Dah countdown show. Wah, okey, faham. Okey, kita dari tim Puaka doakan agar semua anda di luar dan juga macam Rian dengan Mimi sekiranya ada sakit-sakit kita semua kita diangkatkan sakit kita dan digantikan dengan kesihatan. Amin. Dan semoga kat luar sana pun sama, kalau ada kesusahan, kerumitan dalam hidup, semoga Tuhan bagi jalan keluar bagi setiap yang mungkin membebankan hidup anda semua ya. Amin. Dan semoga diharapkan tahun baru nanti, walaupun kita ni tahun baru awal Muharram, tapi diharapkan anda semua jagalah hati tu. Ya. Okey, Ustaz ada apa-apa? Okey, satu lagi. Saya minta Ustaz, ini apa kata orang tu? Ada apa-apa sebelum saya cakap dengan Ustaz? Maybe apa-apa kata-kata untuk tahun 2022 untuk semua kawan-kawan kat rumah? Okey, kepada kawan-kawan, pada siapa-siapa, pada penonton-penonton, peminat-peminat puaka, jangan mempuakakan diri, memetarbatkan diri, memperbaiki diri. Kita kalau nak puaka, kita puaka yang baik-baik dengan orang. Kita jadi orang yang lebih baik, istiqamah setiap hari. Kalau ada apa-apa dengan Ustaz, boleh jumpa Ustaz untuk ruqyah. Kalau nak, the best thing is actually kita jadi happy je lah. Saya harap saya diberi kesihatan. Jadi saya boleh kasih happy dengan orang. Dan juga Allah tu tak akan membebankan ataupun beri sesuatu ujian tu tanpa kita punya because Allah knows that we kemampuan. We know, Allah knows, okay, dia ni macam inilah, okay, that's why Allah, setiap ujian tu because Allah love us. InsyaAllah. Selamat tahun baru. Jadi orang baik. Jangan jahat. Jangan puaka kau orang. Okey, Rian. Sakit lah. Baru I dah cakap dah letak kat sini. Aku nak pegang juga. I pun dah terkejut. Macam mana, Rian? Untuk I, apa yang kami cakap, aku dah cakap. Dah rap je lah, kita makan berapa nak habis. Dan kepada semua penonton-penonton puaka, jangan lupa like and subscribe dan jangan lupa juga share kepada social media anda. Thank you. Jangan lupa solat. Terima kasih Suzairi. Tengok puaka tau. Jangan lupa tengok puaka. Baiklah Ustazah. Baiklah Ustazah. Jeling sikit. Okey. Faham kita. Okey, terima kasih. Kalau you nak support kita, boleh support beli merch kita di www.puakasg.com. Lama. Lepas tu satu, kalau ada apa-apa saranan, boleh bagi tahu kita di Puaka SG. Lama-lama handphone aku rosak. Satu lagi. Wow. Inilah puakanya. Ni, t-shirt untuk you all. Muat tak? Oi!
Satu hari kenapa puaka tak nak pergi cari momok? Oi! Tak baiklah. Tak perlulah, kita jangan cari momok lah. Kita cari ibadah betul. Ilmu. Ustaz tak nak ajar puaka? Ha? Ustaz nak ajar puaka pula. Kalau nak tahu macam tips-tips baca-baca ayat apa ke zikir. Tadi kan Ustaz ingat, Ustaz kan cakap lepas buang air kecil, buang air besar, tutup. Tutup apa? Tak ada, lepas buang air kecil besar cebok dulu. Cebok. Yalah, betul juga Tengah kering-kering Cukup. Ingat balik. Selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Kita main lempang lah. Okey, dan itu dia. Itu je lah. Alhamdulillah. Satu lagi kita akan tutup dengan sesuatu untuk anda semua. Mungkin Ustaz ada doa-doa untuk kita sama-sama. InsyaAllah dikabulkan Tuhan. Okay, insyaAllah. Jadi kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surat Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan kita doakan khususnya bagi siapa saja yang mungkin sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan. Siapa saja di antara kita yang mempunyai masalah ataupun mempunyai hajat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan dan juga menerima segala hajat kita. InsyaAllah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afana ya Karim, wa'afana ya Rahman, wa'afana ya Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim man ma'ana. Allahumma hafazna wa hafaz man ma'ana. Allahumma ballighna wa balligh man ma'ana. Allahumma asimna wa asim man ma'ana. Allahumma rfa' darajatina wa rfa' darajati man ma'ana. Minna du'a wa minkal ijabah. Fastajib du'aana ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okey, terima kasih semua. Dan satu lagi, kan kita ya, kita nak buat pengumuman. Ingat? Daripada hari Minggu kita buat pengumuman di sini. Okey, terima kasih banyak kepada semua yang dah support Puaka dan tim Puaka dan Susu TVC. Selamat tahun baru untuk semua. Jangan terkejut sebab di bulan Januari Puaka akan direhatkan buat sebulan. Jadi kita akan muncul dan kita akan jumpa anda di bulan Februari. So, terima kasih banyak. Semoga anda semua rehat dan enjoy. Tapi enjoy pun jaga kesihatan anda. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada tahunan depan. Okey? Ingat, Puaka tak kenal usia. Bye-bye. Abang mana ni? Banyak kamera. So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.